السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. إن الهدى هدى الله يهدي يا عليم يا خبير يا مبين يهدي اهدنا يهدي اهدنا يهدي اهدنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتثبيت. رب يسير ولا تعسر كريم. رب تمم بخير. رب زدني علما. اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند هاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال تعالى في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-100, yang bermaksud, dan mereka yang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, dan juga mereka yang mengikuti golongan terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, mengikuti dengan contoh tauladan yang terbaik. Moga Allah redha dari mereka dan mereka redha dari pembalasan yang Allah Ta'ala berikan, dan Allah menyediakan kepada mereka taman-taman syurga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya di dalam syurga. Demikian itu kemenangan yang besar. Hadirin hadirat muslimin muslimat, untuk pagi ini insya-Allah saya akan berbicara berhubung dengan asas akidah, di atas permintaan untuk saya menyampaikan berhubung tentang asas akidah, di mana hadirin hadirat muslimin muslimat berhubung dengan ilmu Islam, ajaran Islam. Asas kepada Islam itu terbentuk dengan 3 melalui hadis riwayat Jibril. Kepada Nabi SAW ada Jibril yang menyampaikan kepada Nabi SAW 3 asas agama itu. Pertama sekali, iman. Asas pertama, iman. Yang kedua, Islam. Dan yang ketiga, ihsan. Iman itu berkait dengan apa yang kita namakan dengan akidah. Akidah. Agama mesti ada akidah. Dia panggil ad-din. Agama tu mesti ada akidah. Itu nombor 1. Dan yang kedua dipanggil Islam. Islam amalan praktikal, amalan yang nampak, yang zahir, yang kita buat sehari-harian. Maka Islam itu yang kita panggil dengan syariat. Dan yang ketiga, ihsan.
Ihsan tu kita panggil dengan akhlak. Akhlak, nilai murni, moral. Maka ketiga-tiganya, akidah, syariat, akhlak, menjadi kewajipan fardu ain bagi setiap mukallaf yang beriman, yang Islam, yang mukallaf, yang diberi kewajipan, yang kita katakan dalam kaedahnya al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang diketahui dari agama itu satu kewajipan yang kita tak boleh nak sangkal, tak boleh nak tolak, tak boleh nak pertikai. Mesti ada fardu ain dari sudut akidah, dari sudut syariat, dari sudut akhlak. Wajib fardu ain. Cuma masyarakat kita ni biasanya dia faham fardu ain ni sah mandi wajib, sah wudu, sah solat, dia faham itu. Tapi fardu ain ni tiga: akidah, syariat, akhlak. Maka dalam perkara akidah, metodologinya dalam ilmu yang kita pelajari, ulama kita mengajar ilmu yang dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tentang iman, akidah ni. Dan satu ilmu metodologi ni dipanggil ilmu tauhid. Ulama-ulama tauhid, ulama-ulama yang bercakap tentang akidah, bercakap tentang iman. Yang kedua, Islam, syariat. Syariat metodologinya daripada ulama fuqaha, ahli fiqh, ahli fiqh. Maka adanya di situ mazhab-mazhab ulama-ulama dalam bidang ilmu fiqh. Dalam bidang akidah pun ada mazhab-mazhab ulama dalam bidang ilmu akidah. Dan yang ketiga, al-ihsan, atau kita panggil ilmu akhlak, yang metodologinya dipanggil dengan namanya ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiganya wajib kita pelajari, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan juga ilmu tasawuf. Ni tiga perkara ni yang penting. Jadi perlu kita memahami dari ayat yang saya baca di awal tadi. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan mereka yang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar. Disebut ini. Kemudian yang dikatakan dengan golongan muhajirin dan ansar ini adalah golongan yang Allah redha mereka, dan mereka redha dari apa yang Allah Taala beri pembalasan. Maka di situ tidak Allah lupakan walladzina tabauhum biihsan, mereka yang mengikuti golongan muhajirin dan ansar. Ini ayat yang umum. Tafsiran dia, mereka yang mengikuti golongan muhajirin dan ansar ini, ada tafsiran mengatakan mereka yang lambat berhijrah, akhirnya berhijrah. Yang dah lewat, orang dah selesai hijrah, baru mereka hijrah. Ataupun ada pendapat juga dengan membawa maksud yang umum, mereka yang mencontohi golongan muhajirin dan ansar hingga hari kiamat. Maka kita nak ikut golongan muhajirin dan ansar hingga hari kiamat. Dan hari ini kita masuk 21 Muharram, dalam bulan Muharram, 21 Muharram, dan kita masuk tahun 1444 Hijriah. Bermakna kita dengan Nabi berhijrah sudah 1444 tahun hijrah tempohnya. Dan bila kita memandang sejarah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah di Turki, kerajaan Khilafah Uthmaniyah, yakni kuasa besar Islam, tumbang pada tahun 1924 Masihi. Jatuhnya pada 1924 Masihi. Kita hari ini era milenium 2022 Masihi. Kalau kita tolak 2022 Masihi, tolak 1924, 98 tahun
98 tahun kuasa barat Amerika Syarikat, sekutu-sekutu yang menguasai dunia hari ini sudah masuk 98 tahun, tak cukup 100 tahun. 98 tahun tak cukup 100 tahun. Tetapi kita lupa sebenarnya Islam memerintah dunia, menjadi kuasa besar dunia lebih daripada 1000 tahun. Ni kita, kalau kita baca sejarah, Islam ni perintah dunia lebih 1000 tahun. Lebih 1400 tahun Islam mentadbir dunia, menguasai dunia. Dan hari ini kita memandang kepada kemajuan daripada barat dengan teknologinya, dengan satelitnya, dengan macam-macam kapal terbang, kenderaan macam-macam. Sebenarnya kita lupa juga kemajuan barat itu kerana mereka mencedok ilmu-ilmu daripada kitab-kitab ulama-ulama Islam. Kalau kita tengok siapa yang cipta kereta api asalnya, siapa yang mencipta kapal terbang, siapa yang mencipta senjata yang canggih, siapa yang mencipta angkasawan. Kalau kita kaji, kita selidik, rupa-rupanya banyak yang mereka mencedok daripada ilmu-ilmu Islam. Tetapi yang kita banggakan barat. Tak salah untuk kita mengambil dari sudut teknologi mereka, tak salah. Sebab faedah dia, hikmah barang kececeran umat Islam. Al-hikmah tu apa? Hikmah tu dhallatul mu'min. Hikmah tu barang kececeran umat Islam. Barang siapa yang jumpa, ambil. Barang siapa yang jumpa, ambil. Kerana asalnya daripada Islam. Ini dia. Jadi bila kita melihat golongan Muhajirin dan Ansar yang kita nak ikut contoh mereka, mereka juga tergolong dalam golongan yang kita panggil dengan namanya golongan Salafunas Salih terdahulu. Kita ni kalau kita katakan berakidah. Apa itu akidah? Akidah dari kata aqada yaqudu uqdatan. Aqidatan. Aqadah ni maksud mengikat. Ikatan yang disebut al-jazim, yang jazam, yang mesti, yang terikat, yang tak boleh putus. Ibarat kita ikat mati. Akidah ni maksud kita ikat mati. Di sudut bahasa, ikat mati. Bukan ikat simpul yang macam ikat tali kasut. Ikat tali kasut, tarik satu utas tali itu terbuka, terlerai. Tapi akidah ni ikat mati, tak boleh buka. Melainkan potong terus matilah. Ibarat gitu. Ini akidah, dia sudut bahasanya. Adapun yang diertikan pula dengan iman. Iman kepercayaan. Iman i'tiqad. Iman itu dari sudut syarak, Islam mengertikan iman dengan bermaksud at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu i'tiqad, apa yang ada dalam hati, dan ikrar, pengakuan dengan lisan, serta amal jawarih, amal zahir kita. Itu iman. Pertama, at-tasdiqu bil lisan. Kita percaya hati. I'tiqad hati, apa yang kita pegang, hati kita tak putus. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada apa saja yang Allah Ta'ala turunkan pada kita, terangkan pada kita, sampaikan pada kita melalui Nabi sebagainya. Yang kedua, wal iqraru bil lisan. Ikrar dengan lisan, pengakuan kita, cakap kita, kata-kata kita. Yang kita cakap, yang kita kata-katakan tu mestilah kita menzahirkan iman. Macam mana kita nak menzahirkan iman? Dengan kita berikrar dengan Islam kita. Pertama sekali dengan lafaz syahadatain, dengan lafaz kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita ucap ni asyhadu. Orang Melayu kita asyhadu, aku naik saksi, naik apa? Naik saksi.
Asyhadu tu maksudnya uqarriru usabbitu. Uqarriru, aku berikrar, aku berjanji, aku bersumpah, aku tekad. Tu asyhadu. Sebab tu orang nak masuk Islam, kita tanya dia masuk Islam nak apa? Kalau orang jumpa kita dia nak masuk Islam, maka kita pertama benda kita tanya, kamu masuk Islam kenapa nak masuk Islam? Tanya, ringkas saja. Kemudian dia masuk Islam, dia kata Islam ni agama betul, yang paling betul yang aku nampak. Ajar tu mengucap. Jangan lambat-lambat, ajar mengucap. Kata, aku percaya Allah je. Ajar dia mengucap. Tapi kalau dia datang pada kita, dia kata aku dah masuk Islam, kenapa nak masuk Islam? Aku suka kat perempuan sekian-sekian, perempuan Islam sekian-sekian. Aku sebab ada projek bisnes sekian-sekian. Kalau macam tu, beri dia masa dulu. Kamu baca tentang Islam. Baca dulu kalau boleh tentang Islam. Jangan ada sebab ke yang lain. Kita mesti sebab yang munasabah lah. Supaya tak menjadi fitnah kepada agama Islam itu sendiri. Cuma jangan lambat-lambat. Dia nak masuk Islam kalau nampak dah ada contoh-contoh dia. Dia kata aku masuk Islam ni, aku tahu Nabi Muhammad ni benar, cepat-cepat. Yang asal-asal. Dia tahu, walau ringkas. Kemudian bila dah masuk Islam, biasanya secara berdaftar lah ke pejabat agama. Akan ada temu duga, akan daftar, nak daftar secara rasminya mengucap tu. Mengucap tu. Tapi dia dah Islam dah. Dia dah Islam, cuma nak daftar je. Nak daftar ikut saddu zari'ah. Bila nak daftar, dia ada mengucap lagi sekali. Dan nama orang yang mengislamkan tu ada nama lah. Kita yang mengislam siapa orang yang islamkan dia tu. Ada dalam rekod lah siapa yang islamkan dia. Yang islamkan dia siapa? Orang kampung ni siapa yang islamkan dia? Siapa yang bawa dia? Ini dia. Maka dia temu juga nak didaftarkan sebagai orang Islam. IC akan berubah. IC juga sebagai pergi ke JPN, ada surat dari pejabat agama, daftar, maka akan ditukar kepada Islam, orang Islam. Dia kena daftar lah. Sebab besok masuk kubur senang, masuk kubur orang Islam. Kalau tak daftar nanti terpaksalah masuk kubur. Kalau dia asal agama Buddha, tepat Buddha lah, Buddha. Walaupun dia dah Islam sebenarnya, tapi dia sudut undang-undangnya begitu. Ni kita kena faham. Ni ikrar yang penting, syahadah. Kemudian zahir cakap kita, maknanya kita mesti memperakui kita sebagai orang Islam. Bila kita dah berikrar kita orang Islam, kita tak boleh murtad, kita kena tunduk taat ajaran Islam. Maka di situ kita kena zahir Islam kita, mengaku Islam kita, tak boleh malu-malu. Ada orang tanya, awak agama apa? Saya apa? Begitu, saya Islam. Seorang pemain bola sepak. Dah bersara ke apa? Robin Van Persie kan. Punya Islam. Orang tanya dia. Orang bagi dia arak, dia tak nak. Kata, I am Muslim, dia kata saya orang Islam. Dia tak malu. Kena beritahu kita zahirkan diri kita orang Islam. Jangan malu. Kata masuk sebagai bukti Islam kita. Yang ketiga, wal amalu bil jawarih. Amal jawarih kita, zahir kita orang Islam, ada solat, ada puasa. Menandakan orang tu Islam, nampak pada solat, puasa dia tu asas lah. Selain perkara-perkara yang lain. Maka ini kita kena faham. Ini yang dimaksudkan dengan iman. Adapun yang dimaksudkan dengan akidah tadi dah jelas. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan tauhid. Tauhid ni metodologi lah. Tauhid ni dah ada. Nabi SAW, para sahabat ni tauhid. Tauhid dari sudut bahasa, wahada yuwahidu tauhid. Maknanya mentauhidkan, mengesakan Allah lah. Di sudut syarak, tauhid itu mengesakan Allah. Tapi pelajaran dipanggil pelajaran tauhid kerana dalam pelajaran tauhid, perkara yang paling besar dalam pelajaran tauhid, walaupun ada di situ keimanan kepada kepada para nabi, para rasul, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada hari akhirat, perkara-perkara sam'iat, perkara-perkara ghaib ada dalam ilmu tauhid, tetapi namanya ilmu tauhid kerana dasar kepada
ilmu keimanan itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berbalik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal keimanan kepada Rasul berbalik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cerita kepada beriman kepada para malaikat berbalik kepada mentauhidkan Allah. Tentang hari akhirat berbalik dengan kepada mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dipanggil dengan namanya ilmu tauhid. Adapun yang dipanggil dengan ilmu syariat, ilmu fiqh. Syariat peraturan. Maksud syariat ni peraturan. Syariat ni suruh apa? Suruh solat, kita solat. Suruh puasa, kita puasa. Itu syariat. Atau dipanggil Islam. Islam, maksud Islam tunduk patuh kepada Allah Ta'ala mengikut wahyu, iaitu mengikut ajaran Muhammad Nabi SAW itu akhir zaman. Kalau Nabi terdahulu ikut Nabi-Nabi terdahulu. Maka itu yang dimaksudkan Islam, tunduk patuh kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Itu maksud Islam. Dan Islam itu syariat. Syariat itu peraturan, perundangan syariat. Islam ni bukan sekadar agama religion, agama anutan sahaja, bukan. Macam Buddha, Hindu, Kristian. Tetapi Islam agama kehidupan, ad-din. Ada syariat, ada peraturan. Sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar. Dalam bab ibadat, solat, puasa. Dalam bab muamalat, jual, beli, berniaga, termasuk berniaga online ke sebagainya, kena tahu hukum, ahkam, syariat. Dalam bab jenayat, undang-undang Islam. Dalam bab jihad, nak perang pun ada undang-undang Islam. Dalam bab hubungan antara bangsa dengan berdiplomasi, berkonfrontasi kepada negara-negara luar, sebagainya. Semua ada dalam ilmu Islam. Syariat, undang-undang, peraturan. Ini kita kena jelas. Dan nak melaksanakan syariat itu mesti dengan dipanggil dengan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Fiqh. Bahasa kita fiqh. Fiqh. Daripada siapa? Daripada fuqaha, para fuqaha. Kenapa kena ilmu fiqh? Kerana ulama itu yang tahu nak melaksanakan syariat. Ulama itu yang faham nak melaksanakan syariat. Dia tak boleh direct syariat, tak boleh direct Quran, direct hadis-hadis Nabi, kecuali perkara yang al-maklum minad din bid-darurah. Ada yang benda-benda yang kita pasti, namun nak laksana tak lain tak bukan mesti dengan apa yang dipanggil dengan fiqh, fiqh, kepahaman itu. Mana kita solat, kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Kita tak nampak Nabi solat tu macam mana. Yang nampak siapa? Para alim ulama. Ni kita kena jelas. Yang ketiga, akhlak. Akhlak kita tahulah budi pekerti. Masuk akhlak dari sudut bahasa. Atau dipanggil ihsan, ilmu ihsan. Atau disebut dengan tasawuf, ilmu untuk membersihkan diri. Ibarat asas kepada agama Islam itu sebuah rumah. Rumah yang ada nilai akidah, nilai syariat, nilai akhlak ada di situ, yang kita panggil tauhid, fiqh, tasawuf. Maksudnya macam mana kalau kita kata dengan akidah dari sudut objektif kita buat rumah tu. Sebab apa orang buat rumah? Nak ada rumah tu sebab apa? Apa tujuan rumah tu? Tujuan tempat tinggal, tempat berlindung, berkeluarga, sebagainya. Rumah, itu objektif lah. Akidah. Kemudian rumah tu sendiri ada tingkap, ada bumbung, ada dinding, ada lantai. Rumah lah kita dapat tengok, ini rumah lah. Itu syariat, benda yang nampak. Kemudian tasawuf, akhlak, nilai murni dia. Bila kita tengok rumah, ada warna-warni dia, ada pokok bunga dia, ada hiasan dia. Tengok cantik rumah, tak adalah tengok ini reban ayam ke rumah. Tidak. Tengok betul-betul rumah, lengkap. Itulah ikatan akidah, syariat, akhlak, atau dari sudut pelaksanaan kita, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini kita kena jelas. Jadi yang kita nak ikut dikatakan golongan muhajirin dan ansar, juga disebut kepada kita
golongan yang dikatakan dengan namanya golongan salafun soleh terdahulu. Siapa golongan salafun soleh terdahulu? Adalah golongan 300 tahun selepas hijrah. Selepas hijrah Nabi, satu hijrah sampai 300 tahun qadar dia, itulah golongan yang dipanggil dengan salafun soleh terdahulu. Itulah golongan yang disebut golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita nak ikut mereka ni. Yang disebut dalam hadis Al-Bukhari, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kamu generasi aku, kata Nabi, aku dan para sahabat ni sebaik-baik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian selepas itu golongan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian golongan tabi'in. Ini dipanggil 300 tahun selepas hijrah. Golongan terbaik, sebaik-baik generasi 300 tahun selepas hijrah. Dan golongan ini juga golongan yang kita nak ikut. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, kita baca sirah Nabi, fatrah masa Nabi di Mekah, fatrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ada di situ Nabi berdepan dengan peperangan-peperangan, diplomasi dan sebagainya. Dan kita jangan lupa juga, kita kena baca juga sirah Khulafa Ar-Rashidin. Nak kenakan 300 tahun selepas hijrah tu, kena baca juga Khilafah Ar-Rashidin. Sebab tu alhamdulillah dalam negeri Johor, saya tak tahulah silibus sekarang ni kan, tapi silibus negeri Johor yang saya belajar dulu, kita belajar sirah Nabi zaman Mekah, zaman Madinah. Kita tak lupa juga belajar sirah Khulafa Ar-Rashidin di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali radhiyallahu anhu. Kita baca Khulafa Ar-Rashidin, kena baca. Di samping dalam negeri Johor kita belajar juga apa Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khulafah Uthmaniyah. Kita baca, kita belajar. Tapi Khulafah Ar-Rashidin ni menjadi topik yang sangat penting. Sejarah ni, kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid." Maka kewajipan kamu dengan sunnah ajaranku, kata Nabi. Kewajipan kamu ikut sunnah ajaran aku ni ikut. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tak lupa, dan juga sunnah ajaran di zaman khulafa ar-rasyidin. Ini kena pakai, ini dia jadi hukum ahkam syariat ini berpandu ini. Al-Mahdiin, zaman-zaman mereka ini golongan yang Allah beri petunjuk. Alaikum addu alaikum bin nawajis. Kata Nabi, addu alaiha bin nawajis, gigitlah dengan gigi garham kamu. Gigit gigi garham, pegang sungguh sunnah ajaran Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, golongan yang Allah beri petunjuk. Ni kita kena jelas. Ini yang dikatakan golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, bila kita bicara soal akidah, ini saya secara ringkaslah, kalau bicara akidah ni panjang lebar. Ilmu-ilmu yang berkait dengan kita katakan dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu sirah, itu benda-benda perkara-perkara yang untuk kita pelajari ni biasanya orang okeylah. Bab fiqh kan. Fiqh ni walau susah, kita nak tahu sebab kita nak buat. Solat kita tak tahu, kita fiqh lah. Puasa kita tak tahu, kita fiqh lah. Haji kita tak tahu, kita fiqh lah. Kita nak tahu, kita belajar, kita buat benda yang kita nak buat. Tasawuf ni nak lembut hati lah.
Orang nak lembut hati ni belajar tasawuf. Sebab dia benda yang cuci hati kita. Tasawuf ni wajib fardu ain belajar. Yang asas tasawuf lah sifat mahmudah yang 10, sifat mazmumah yang 10 tu asas lah. Imam Al-Ghazali itu yang asas. Yang asas penawar bagi hati itu yang asas lah, peringkat tasawuf asas. Yang tinggi tu sampai kitab hikam tu kan. Tapi wajib fardu ain sebab kita bukan sekadar nak melaksana hukum fiqh, tapi kita nak jadi manusia yang berakhlak. Sebab Islam tu dilihat pada akhlaknya. Innama bu'istu liutimmima maqarimal akhlak. So aku diutus supaya aku menyempurnakan akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Islam terdiri atas dasar ini, mesti ada akhlak. Itu perkara yang kita memang kalau belajar, kita tak adalah sampai peringkat nak terlalu pening sangat. Tetapi dalam bab akidah, ni berat. Banyak kalau bab akidah ni pagi okey lah. Kalau tengah hari belajar akidah, petang belajar akidah, masya-Allah tabarakallah. Bukan kita tengok kitab tengok kita. Kita tengok je gitu. Bab akidah ni benda yang sulit. Sebab tu belajar yang asas lah. Jadi dalam perkara akidah, walaupun kita sedar golongan salafun soleh terdahulu ni ahli sunnah wal jamaah lah kita katakan. Tetapi nak mengikut ahli sunnah wal jamaah salafun soleh terdahulu, yang mana yang memasyhurkan, ni kena jelas, yang memasyhurkan akidah ahli sunnah wal jamaah itu tidak lain dan tidak bukan dua mazhab akidah yang besar, iaitu mazhab al-Asy'ariyah dan juga mazhab al-Maturidiyah. Yang memasyhurkan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut sepakat ulama, mazhab al-Asy'ariyah dan mazhab al-Maturidiyah. Alhamdulillah menjadi silibus negeri Johor sejak dulu berdekat-dekat lama. Kita belajar silibus negeri Johor, yang kita belajar kitab tauhid tu, kita belajar kitab tauhid mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah. Buktinya apa? Kita belajar sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat 4 sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, 10 tugas-tugas malaikat. Ini yang asas. Perkara-perkara hari akhirat, perkara-perkara sam'iat, ghaibat, mungkinat. Itu asas-asas ilmu yang dipanggil ilmu tauhid, berasaskan kaedah metodologi mazhab al-Asy'ariyah dan juga mazhab al-Maturidiyah. Dan kenapa kita kena belajar mazhab Asy'ariyah dan al-Maturidiyah dalam ilmu tauhid? Kenapa kena macam tu? Kadang timbul persoalan, Nabi SAW belajar ke mazhab Asy'ariyah Maturidiyah? Nabi ni belajar dengan siapa? Nabi dengan Allah Ta'ala lah melalui Jibril. Para sahabat belajar dengan siapa? Belajar dengan Nabi lah, sebab para sahabat nampak Nabi. Para tabi'in belajar dengan siapa? Tak nampak Nabi ni, para tabi'in nampak para sahabat. Para tabi'in belajar dengan para sahabat, nampak para sahabat. Tabi'in tak sempat dengan sahabat, tapi belajar dengan tabi'in. Seterusnya dari zaman berzaman, ilmu Islam dalam keadaan ilmu yang bersanad. Kita ni belajar mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah ni sanadnya sampai kepada Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab fiqh begitu juga. Mazhab yang 4 kita mazhab Syafi'i. Tapi 4 ni mazhab muktabar, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab kita, dan mazhab Hambali. Keempat-empat mazhab muktabar, mazhab yang diambil kira oleh ulama, dan mazhab ini semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita tengok mazhab fuqaha, 4 mazhab. Kita mazhab Syafi'i.
Bila dikatakan kita mazhab Syafi'i, kita mengikut ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab Syafi'i ni banyak. Sebab tu kalau satu tempat tu ada belajar fiqh, ada ustaz ni buka kitab fiqh, maka seeloknya asatizah yang lain beri apa, tak ajar fiqh juga. Seeloknya begitu. Kalau nak ajar sikit-sikit lah, macam orang minta tanya, kita sentuh sikit-sikit. Sebab apa, fiqh ni banyak. Nanti kan ustaz ni ajar cakap macam ni, yang ini cakap macam ni. Orang awam macam mana nak ikut? Melainkan mereka yang belajar disiplin ilmu yang betul lah. Itu penting penghormatan kepada guru. Guru ni cakap macam ni, guru cakap. Dalam mazhab Syafi'i je ada khilaf dia, ada perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak mesti pandangan Imam Syafi'i itu pandangan muktamad. Imam Syafi'i adalah pengasas kepada mazhab Syafi'i. Kadang-kadang pandangannya munfarid lah, tersendiri. Ada muktamad. Cuma Imam Syafi'i yang membuat kaedah usul mazhabnya daripadanya, kaedahnya daripadanya. Tapi muktamad, pandangan yang diambil kira kadang-kadang ulama mazhab, ulama Syafi'i yang lain. Seperti Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, ni kita kena jelas lah. Kalau saya sebut ni kan penat pula nak ingat. Cuma itu kita asal. Contoh saya katakan, kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah tu berapa dalam mazhab kita Syafi'i je banyak. Ada pendapat bangun Imam Sami Allahu liman hamidah. Kita pun bangun, kita terus jawab Rabbana lakal hamd. Ada pendapat itu. Dia bangun Imam Sami Allahu liman hamidah, kita pun bangun Rabbana lakal hamd. Ada pendapat pula imam bangun Sami Allahu liman hamidah, kita bangun dah tegak baru kita jawab Rabbana lakal hamd. Tak ada pendapat pula imam Sami Allahu liman hamidah, kita bangun sambil kita sebut Sami Allahu liman hamidah, kemudian baru kita sebut Rabbana lakal hamd. Imam Sami Allahu liman hamidah, imam pun sebut Rabbana lakal hamd. Sama aja. Cuma kita tak boleh mendahului imam Sami Allahu liman hamidah, kita pun bangun sama juga sebut Sami Allahu liman hamidah. Imam Rabbana lakal hamd, kita pun Rabbana lakal hamd. Ini pandangan muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Ini pandangan muktamad. Tapi boleh tak nak ambil kalau imam Sami Allahu liman hamidah, kita pun terus jawab Rabbana lakal hamd? Boleh, tak salah, sebab masih dalam kerangkum mazhab kita, merangkumi dalam mazhab kita, tak jadi masalah. Cuma yang muktamadnya ikut sama berdasarkan dalil, sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat, aku pun baca Sami Allahu liman hamidah, aku pun Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Jadi ikut sama juga imam dan makmum. Itu pandangan muktamad lah. Tapi nak ikut yang lain-lain pun boleh juga. Kadang ustaz ni ajar yang macam ni, ikutlah yang ustaz tu ajar, itu aja. Tak salah. Benda yang ikhtilaf perkara cabang dalam agama. Jadi Imam Asy-Syafi'i ni ada anak-anak murid dalam mazhab Syafi'i, ni Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ni adakah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kena sedar bahawasanya siapa guru Imam Asy-Syafi'i? Guru Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik. Guru Imam Malik Imam Nafi'. Imam Nafi'. Guru Imam Nafi' Imam Al-A'raj. Guru Imam Al-A'raj Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Imam A'raj tabi'in, Nafi' anak murid Ibnu Umar, tabi'in juga. Abu Hurairah sahabat. Abu Hurairah gurunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik sanad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni tabi'in, sempat dengan tabi'in, belajar 4,000 tabi'in. Imam Abu Hanifah juga sempat dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi. Mazhab Hanafi selesai sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga Imam Asy-Syafi'i sendiri walau tak sempat dengan Imam Abu Hanifah, sempat dengan Imam Asy-Syaibani, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, anak murid utama Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syaibani sampai kepada Imam Abu Hanifah, sampai kepada Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, pengasas mazhab Hanbali, gurunya pula imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i. Jadi semuanya sampai kepada Rasulullah. Adapun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mazhab Al-Maturidiyah, mazhab akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, gurunya Imam Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji, gurunya adalah Imam Ismail Al-Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani, gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Ini dia. Kemudian Imam Al-Maturidiyah pula, iaitu Abul Mansur Al-Maturidi, gurunya adalah Abu Bakar Ahmad Al-Juzajani, dan juga Nusair bin Yahya Al-Balkhi, dan juga Muhammad bin Muqatil Ar-Razi. Ketiga-tiga guru itu, Al-Juzajani, Al-Balkhi, Ar-Razi, Muhammad bin Qatil Ar-Razi, gurunya Abu Sulaiman Al-Juzajani. Abu Sulaiman Al-Juzajani anak murid kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, iaitu anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi sampai juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab akidah kita belajar sampai kepada Nabi, mazhab fiqh, mazhab Syafi'i sampai ke Nabi. Mazhab tasawuf iaitu siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, siapa guru kepada Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali, guru dia adalah Imam Al-Haramain, Imam Abdul Malik Al-Haramain. Guru Imam Al-Haramain yang ulama terkenal, Abu Bakar Al-Bakilani. Abu Bakar Al-Bakilani, guru dia Al-Bahili. Al-Bahili, guru dia Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Zakaria As-Saji, Al-Muzani sampai Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ghazali juga yang kita belajar kitab-kitab. Imam Ghazali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua dari sudut akidahnya, syariatnya, akhlaknya, ulama-ulama ini belajarnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembelajaran mestilah secara disiplin lah. Ulama ni dah mudahkan kita, ada syarat sahabatan, ada rukun, ada susunan-susunan itu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu asas kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita mengambil keberkatan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mustajab segala doa kita Allah berkenan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilil tawakkuli alayka wa ahya bi ma'rifatik wa min asyhadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, wa qalan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina